sebelum takbir, letak hati dulu. Saja aku semayang sunat kifaratul baul, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'in aw qad kan. Uqaddimu ilaika baina yaday zalika kullih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar. Nahnul Muhammadiyuna walillahil hamd. Allahu akbar. Nahnul Muhammadiyuna walillahil hamd. Allahu akbar. Nahnul Muhammadiyuna walillahil hamd. Okey, terlupakan durian tadi. Kita pergi pada zikir Imam Ghazali. Tapi sebelum tu tuan semua, sebelum tu Ustaz nak kongsikan satu amalan pada tuan semua. Tapi amalan ni tuan semua, ini ada ulama-ulama yang sarankan supaya buatlah. Dan Ustaz tidak gantung pada itu, cuma gantung pada ulama-ulama yang sarankan supaya buat. Iaitu satu amalan, iaitu solat kifaratul baul. Kifaratul baul. Kifarah kencing, dipanggil kifarah kencing. Sebab kita ni semua, kalau ikut sebenarnya, ramai orang kena azab dalam kubur sebab kerana kencing semua. Kencing dia tak berhati-hati dengan kencing tu. Tu kita takut. Kadang kita pakai kencing ada. Ini Ustaz lalu berlaku masa Ustaz ada pusat rawatan di Kota Baru, pusat rawatan Ustaz Kota Baru, ada sahabat-sahabat datang, sahabat-sahabat datang, anak murid datang, kadang-kadang kan. Datang Ustaz nak guna bilik air, Ustaz silakan masuk. Tak sampai 3 minit dia masuk keluar balik tu semua. Ustaz pun macam mana? Kalau Ustaz masuk bilik air lama dah semua. Ada dekat dengan 10 minit. Lama kalau betul. Kalau Ustaz bagaimana masuk dekat 10 minit tu semua. Dia sebab apa? Sebab kita kaedah kencing ni kita ada istibrak. Kena istibrak tu penting, wajib tu. Istibrak tu. Macam tu. Kena bunyi. Bila kita bunyi kita tu, air kencing tak akan terus terpancuk keluar. Kalau lelaki, sama lelaki perempuan. Lepas tu duduk dalam bilik air tu kita kena tekan-tekan sikit, hari-hari kita tekan-tekan sikit, biar puas hati semua. Kemudian kita guna tisu. Untuk pastikan air kencing tu betul-betul tak ada. Tu Ustaz guna tisu lah. Ini penting, istibrak ni penting sebab kalau kita tak jaga istibrak tu semua, nanti kita sedang buat amal, kita sedang semayang kita tak sah sebab air kencing tu keluar lagi tu semua. Air kencing tu keluar lagi. Sebab tu kalau bagi anda, kalau yang anda dah biasa dengan kencing cepat, sudah kencing tu basuh-basuh tu, jangan begitu. Kalau boleh ubahkan sekarang ni kalau masa PKP kan kita boleh ubah. Dulu kita jarang basuh tangan, salam orang, lepas salam orang kita pun jarang gunakan hand sanitizer. Kalau hand sanitizer cuma ada kat hospital je, betul tak? Ada kat hospital, kat lain tempat lain tak ada. Sekarang ni rata-rata ada kedai kain, kedai buku, kedai kasut, apa semua ada. Di gym pun ada tu semua hand sanitizer. Dan kita sendiri pun buat hand sanitizer. Jadi kita dah biasa dah. Dah 3 bulan dilatih oleh pihak kerajaan, pihak KKM dia latih kita. Jadi kita tu ikut. Jadi itu dengan istibrak ni penting dah semua. Kalau kita dah biasa dengan kencing sekejap, masuk kencing tu keluar. Jangan dah semua, kalau boleh elakkan. Ini untuk mengelakkan daripada berlakunya air kencing tu keluar balik, dan ibadat tuan-tuan tak sah. Sembahyang fardu, sembahyang sunat rugi. Dan kita baca Quran pula dalam keadaan kita tak ada semayang. Kalau boleh lah. Jadi kalau boleh kita istibrak. Macam mana? Tak apa, bunyi bising sikit tak apa. Kalau Ustaz kadang-kadang pergi kedai mamak kan, kita masuk kita apa? Kita bunyi. Dia akan keluar. Dan kita kalau boleh kita tekan-tekan sikit hari-hari kita. Ambil masa sikit. Alah sekadar 2-3 minit. Ni Ustaz cerita kawan Ustaz Radhi di Kampung Huda, Kota Baru. Kampung Huda. Kalau orang Kelantan dia tahu Kampung Huda kat mana. Kamu nak on the way nak pergi ke Kembang tu Kampung Huda. Sikit. Kampung Huda ni, di Kampung Huda ni kan rumah kawan Ustaz. Sahabat Ustaz, sepengajian di SIC. Dia sekarang ni dah Datuk Azman. Datuk Azman Allah, dia hakim lah. Hakim besar di KL kan, di KL dan semua. Dia pun berada di situ juga. Di kampung tu jugalah. Sekarang ni mungkin dah duduk KL, ayah mak dia dah tak ada dah. Mungkin kalau balik penjara sekali lah. Tapi Ustaz Radhi ni,
Ustaz masa tu Ustaz nak pergi buat gash. Gash ni kalau orang tabligh dia tahulah gash. Gash itu jauh lah kita buat kita biasalah Assalamualaikum. Assalamualaikum kita rumah orang Assalamualaikum kita minta ada masjid ada bayar ada majlis agama kita pergilah. Jadi Ustaz pergi rumah dia ni. Ustaz pergi tu kebetulan dia sedang istibrak. Dia kata Ustaz Syarin minta tunggu sekejap boleh tak? Kenapa Ustaz? Ana sedang istibrak, kita faham. Ana sedang istibrak ni. Istibrak ni. Jadi dia biasanya berapa lama Ustaz? Ada 10 minit ya. Biasa 10 minit. Ustaz, tapi dia sembang. Sambil tu bangun jalan, dia jalan dalam rumah dia. Sambil tu sembang. Dia kena stroke tuan. Tangan macam ni. Tangan macam ni, jalan pun kayaknya macam ni. Tuan-tuan tahu tak? Dia berjalan daripada rumah dia nak sampai ke surau kat luar, surau Kampung Huda kat luar. Sekarang ni tak tahu dah. Masih ada tak wujud? Tak tahu. Ustaz lama dah tak balik Kelantan. Jadi daripada rumah dia tu jauh dah semua. Lebih kurang Ustaz tak silap 500 meter nak sampai ke surau dalam keadaan pukul 2:30 pagi jalan dalam keadaan kaki ni heret kaki tangan macam ni. Jalan. Nak pergi apa? Nak pergi sembahyang tahajud dah kat surau. Ustaz Radin ni. Oh, sama-sama ni. Kita sama keluar 3 hari, kita keluar 10 hari, 7 hari ada kita keluar sama-sama dia tu semua. Dan kadang-kadang Ustaz khidmat untuk dia pergi tandas apa semua. Jadi hari tu adalah hari terakhir. Ustaz jumpa hari terakhir. Dia istibrak. Lepas sudah istibrak tu, kami pun Ustaz pun ajak naik kereta pergi. Ustaz naik motosikal. Dia ada kereta dia. Ustaz naik motosikal pergi. Jadi kita mesyuarat. Kita oleh kerana dia tak boleh jalan, dia macam tu sakit kan, kena stroke ni, jadi kita tak bagi dia jalan lah. Kita suruh dia kerja dia baca Quran je di surau tu. Di surau dekat dengan bukan kampung dah, kampung lain. Jadi dia pun tu kan kami pun keluar lah macam Ustaz keluar lah. Ustaz keluar dan tinggal satu orang lagi untuk sebagai kita kata orang yang menjaga tak kalau masjid datang dia akan jagalah. Okey. Dia panggil istiqbal. Jadi orang datang dia sambut. Maksudnya jadi Ustaz pun pergi jalan-jalan kita buat jauh lah rumah ke rumah. Dan masa kita balik tu Ustaz tengok ambulan ada. Ambulan ada tuan semua. Ambulan ada. Terkejut kita belagi tengok orang dah angkat dah tubuh Ustaz Radin ni. Dah Kelantan tak sedar tuan semua, tak sedar. Jadi buat pergi ke hospital GXM. Jadi kami tanya kawan-kawan yang jadi istiqbal tadi tu, apa yang berlaku? Dia kata yang berlaku pada waktu tu ialah Ustaz Razif sedang baca Quran. Tu tiba-tiba Allah dia bunyi Allah tu terus nak tumbang. Teman-teman, nasib baik sempat jatuh saya pergi sambut dia. Tidak pecah kepala dia. Simen kena simen. Semua laju zoom sambil pergi sambut tu terus keluar makanan daripada mulut dia keluar. Keluar. Jadi bawa pergi hospital, doktor kata otak dia dah hancur sebab tekanan darah terlampau tinggi naik. Dah hancur. Jadi masa buat scan guna scan yang portable tu. Jadi kami doa masing-masing, kita balik. Pagi besok tu anak beritahu Ustaz Radin dah meninggal dunia. Itu malam terakhir. Dia kata kematian yang kita cemburui, iaitu mati sedang membaca Quran. Inilah tuan-tuan penting istibrak. Orang istibrak ni tuan semua tengok tu. Salah satu dia jaga istibrak dia dan dia jaga solat tahajud dia tu. Pukul 2:30 pagi berjalan pergi ke surau dan 500 meter berjalan. Siapa-siapa yang join ni mungkin dia di era Ustaz Radhi tu mungkin dia kenal. Insyaallah. Adina kena jaga. Jadi semua ada satu. Ustaz kongsikan cara kita nak sembahyang sunat dia panggil kifaratul baul. Kifaratul baul. Sunat ni dalam kitab ni kata sunat ini termasuk yang tidak disunatkan berjemaah. Tak berjemaah. Solat sunat ini, solat kifaratul baul ni adalah solat kifarat setelah buang air kecil. Kerana sangat ramai manusia yang mendapat sisa di akhirat nanti kerana cara buang air kecil yang sembarangan. Jadi kita buang air kecil sembarangan. Kan sambil berdiri, sampai tu kita kencing, lalu kita duduk kadang-kadang kita tak berhati-hati, lepas kencing kita basuh terus, kita tak istibrak. Ini problem semua bila kita dalam kubur besok. Waktu untuk kita sembahyang sunat kifaratul baul ni adalah kalau boleh seranuk ulama ialah kalau boleh setiap kali selesai ambil air kencing pula. Setiap kali selesai kita buang air kecil. Bukan ambil air kencing kan, nak ambil wuduk. Kita setiap kali kita selesai buang air kecil. Tapi kalau kita tak mahu macam tu boleh. Kalau kita Allah takkan kalau kena orang kecil manis ni dekat dengan 15 kali 20 kali dia kencing setiap hari, pengsan dia. Lepas kencing ambil sembahyang pengsan. Kita apa? Ulama dia buat, dia aturkan tak payah buat gitu. Kita nak sembahyang sunat kifaratul baul ni kalau boleh waktu duha. Dan semua setelah kita sembahyang sunat duha. Setelah kita sembahyang sunat duha, kita sembahyang 2 rakaat aje.
Kita sembahyang sunat, contoh kita sembahyang doa 4 rakaat. 4 rakaat ni. Lepas sembahyang doa, kita doa apa semua yang duha punya selesai, kan baru kita sembahyang sunat kifaratul baul. Okey, ini semudah je tuan semua. Niat dia ni okey. Saja aku solat sunat kifaratul baul 2 rakaat kerana Allah Taala. 2 rakaat saja. Dan saja aku solat kifaratul baul 2 rakaat kerana Allah Taala. Tu je. Baul tu kencing lah. Okey, aku niat solat dan aku berniat saja aku solat sunat kifaratul baul 2 rakaat kerana Allah Taala. Tu mudah je dia punya niat ni. Dan nanti kalau niat tu janganlah panjang-panjang sangat, kerana dia sebenarnya mudah je. Ya Allah, saja aku sembahyang sunat cukup dah. Tak payah kifaratul baul, tak apa sebenarnya. Kita saja aku sembahyang. Kita sebut gitu je. Boleh dah semua. Kita boleh dah. Tapi nak lebih tahqiq lagi, kita sebut usalli sunnata di kafaratil baul usalli sunnata di kafaratil baul raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kita takbir. Usalli sunnata di kafaratil baul raka'ataini lillahi ta'ala. Itu dalam bahasa Arab. Kalau tuan tak boleh hafal, tuan tak boleh baca dalam bahasa Melayu. Niatlah nanti, letaklah nanti dulu sebelum takbir, letaklah nanti dulu. Saja aku sembahyang sunat kifaratul baul 2 rakaat kerana Allah Taala. Okey, Allahu akbar. Okay, nah, Allah. Kalau tuan-tuan nak tahu bab niat ni, niat dia ada rukun niat dia ada 3 kan. Qasak tarut ta'yin dia ada 3. Tentu nanti tuan-tuan pergi join lah, pergi kelas Ustaz Azhar, nanti dia akan cerita tentang qasak tarut ta'yin. Nanti tak apa, nanti kalau ustaz buat sembang-sembang, ustaz boleh selitkan jugalah tentang qasak tarut ta'yin. Macam mana bila kita nak gunakan qasak tarut ta'yin, ada juga kita dua rukun, ada kadang-kadang guna 3 rukun, dan ada juga 1 rukun kita gunakan. nanti. Jadi saja aku sembahyang sunat kifaratul baul 2 rakaat kerana Allah Taala, Allahu akbar. Kemudian pada rakaat pertama, rakaat kedua sama bacaan dia. Okay, pada rakaat pertama setelah Fatihah baca ayat kursi sekali. Okey. Kita lepas Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin. Okay. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Habis ayat kursi, kemudian kita baca inna a'tainakal kautsar sebanyak 7 kali. Inna a'tainakal kautsar 7 kali. Okay, lepas tu selesai, kita rokok, sujud, okay, bangun balik untuk qiyam balik untuk rakaat kedua. Sama juga selepas Fatihah, baca ayat kursi sekali dan inna a'tainakal kautsar sebanyak 7 kali. Mudah je tuan semua. Kemudian selepas tu bagi salam. Kalau tuan-tuan nak baca istighfar pun, kalau tuan-tuan dah ada apa nak kita kata itu zikir istinja yang ustaz ada kan, zikir istinja. Tuan-tuan boleh baca zikir istinja. Tak perlu baca 100 zikir istinja, kena baca lepas subuh kan 100 kali, lepas asar 100 kali. Tapi yang ni tak perlu 100 kali, tuan-tuan baca 10 je. 10 je ni. Okey. Tapi kalau anda nak tahu zikir istinja macam mana, anda pergi ke page ni juga atau scroll tengok ustaz ada kongsikan ni zikir istinja tu. Okey, selepas baca zikir istinja, terus tuan-tuan baca selawat azimiyah. Tuan-tuan baca selawat azimiyah sebanyak 12 kali. Tuan-tuan baca selawat azimiyah. Kalau tuan-tuan nak selawat azimiyah tu, tuan-tuan boleh Google, pergi kat image, Google image, tuan-tuan type selawat azimiyah. Selawat azimiyah, biasanya kita urut ain, tapi tuan-tuan urut a, tak apa tak? Type bahasa Melayu, selawat azimiyah. Sebenarnya azimiyah sebenarnya. Azim lah. Tuan-tuan type azimiyah, AZIMIAH, azimiyah tu akan keluar. Dia punya itulah. Dia punya image ni tu. Tuan-tuan boleh ambil dan tuan-tuan boleh baca tu. Kalau boleh, tuan-tuan nak buat tiap kali pun boleh, tiap hari boleh, nak buat seminggu sekali pun boleh. Kita cakap pada tuan semua. Itu perkongsian saya tentang pesan ustaz tentang solat kifaratul baul. Ini kalau boleh kita buatlah semula, kita kena ini. Dan juga banyak-banyak juga ustaz kongsi, dah kongsikan Ismail Ishraq, Ismail Tahajud apa semua dalam page yang sama, tapi tuan-tuan scroll carilah, boleh saya sini banyak manfaat untuk tuan-tuan amalkan. Okay. Ada satu makcik daripada Kedah, semalam dia datang ziarah ustaz semalam. Datang dari Kedah, tuan semua datang, semua tuan-tuan jumpa ustaz. Allahu akbar. Jauh umur 80 dah tuan-tuan, 80 tuan semua, umur 80 jauh datang tapi masih sihat lagi tuan-tuan. Ustaz tak bongkok pun sikit je. Kalau mak ustaz kalau umur 80 dah bongkok dah. Dia ni tak bongkok, tegak je tuan semua. Dia banyak baca Quran, banyak zikir. Ustaz tengok muka dia bersih tuan semua. Bersih. Mungkin malam ni pun dia ada. Seronok ustaz tengok muka dia. Muka dia bersih dan dia duduk pun anak dia tu tuan. Ustaz cakap bahasa Melayu, tulis dalam surat Rumi tulisan Jawi. Ustaz nak perhati. Alamak, tulisan Jawi. Ustaz tengok jauh-jauh. Jawi tengok. Bagus jangan mungkin keluarga ni bagus tuan semua tak.
Makcik tu kan, dia punya badan tegak je tuan-tuan. Bongkok sikit lah. Bukan bongkok begini, bongkok sikit lah. Tapi 80 tuan semua. Ni kehebatan kalau tuan-tuan jaga amal. Ni orang yang jaga amal ni. Tuan jaga amal, insya-Allah. Kalau tuan-tuan baca selawat azimiyah, dan selawat azimiyah tuan baca, insya-Allah. Sekali kita baca ni, seolah kita membaca 70,000 kali Dalailatul Khairat. Dalailatul Khairat. Okey, kalau tuan-tuan baca itulah lebih kurang. Okey, itu yang Ustaz kongsikan tentang sembahyang sunat kifaratul. Ada banyak sembahyang sunat yang Ustaz akan kongsi pada tuan-tuan semua dari hari ke dari masa ke semasa, insya-Allah. Semasa insya-Allah mungkin kita buat waktu malam gini jugalah sebab siang hari tuan-tuan bekerja kan. Cuma hari Sabtu ni tuan-tuan ada bengkel. Kalau tuan-tuan bengkel kalau tuan-tuan nak join, tuan-tuan boleh join, iaitu rezeki sepekan, wang sepekan. Ustaz kalau nak sebut wang sepekan. Wang sepekan ni seminggu. Sepekan ni seminggu. Orang zaman dulu kan dia cakap kan, berapa lama pakcik nak pergi? Saya nak pergi sepekan saja, seminggu. Berapa lama pakcik nak pergi? Saya nak pergi sepurnama. Sepurnama dia sebulan. Berapa lama pakcik nak pergi? Saya pergi lebih kurang semusim. Semusim tu setahun. Itu bahasa orang zaman dulu lah. Zaman sekarang kita tak ada guna dah. Kita tak guna dah. Tapi kalau kita nak kalau ni cuma Ustaz kena pakaian lama. Jadi wang sepekan tu lah. Kalau mengikut guru dia, Kiai Haji As'ad, dia kata sesiapa mengamalkan amalan yang Ustaz akan kongsi kepada hari Sabtu ni, iaitu sesiapa membacanya, insya-Allah dia beristinsyak, insya-Allah dalam masa seminggu dia akan dapat rezeki yang berlimpah ruah. Tu yang bercakap tu adalah siapa dan tuan wali Allah tuan semua. Kita ni bukan wali kan, kita ni kuali ni. Apa-apa lagi saya ni, ustaz dia gini kuali dia hitam pekat bawah tu ni. Jadi apa tuan semua? Jadi kita buat aja tuan semua. Tapi insya-Allah tu dia beritahu macam tu lah tuan semua. Ini panggil rezeki sepekan. Jadi kalau tuan-tuan masih belum daftar, tuan-tuan boleh kontak admin, ustaz kata admin, minta admin tolong keluarkan link untuk untuk hari Sabtu ni. Kalau boleh link hari Sabtu ni jam lebih kurang pukul 11 tak silap. Pukul 11. Tapi tu waktu pukul 10 tu ustaz ada sembang-sembang lagi tu semua, ada sembang-sembang lagi, biasalah. Ustaz suka sembang, kita sembang-sembang pada pukul 10 sampai pukul 10.30, 10.45 kita rehat sekejap. Pukul 11 tu ustaz itu balik. Kita terus pada bengkel. Wang sepekan. Jadi wang sepekan ni kalau tuan-tuan amal dia, insya-Allah tuan-tuan rezeki akan datang banyak, dan bukan dalam bentuk wang tetapi dalam bentuk laris perniagaan, omzet kita naik. Omzet tu ialah kita punya jualan. Hasil jualan kita tu naik, lepas tu laris perniagaan kita ramai datang, tambah sekarang kita dah PKP kan. Baru ni kita PKP 3 bulan dekat PKP kan, PKPB dan PKPP. PKPP baru kita boleh bebas perjalanan. PKPB pun dah start menjual. Okay, macam anak ustaz dah start menjual. Jadi terima kasih kepada anda yang support anak ustaz pergi beli nasi lemak anak ustaz di depan di Vista Alam. Di Vista Alam itu depan Avicenna tu, depan pada Ihsan, restoran Ihsan tu. Terima kasih yang bagi support terima kasih banyak-banyak. Jadi semoga Allah Taala memberkati rezeki anda semua insya-Allah. Jadi kalau boleh siapa yang nak join boleh join awal, sebab ada satu bonus Ustaz akan bagi. Bonus yang memang bonus tu memang besok Ustaz akan keluarkan video tentang bonus tu. InsyaAllah tak ada semua. Tersedu pula ada. Tersedu. Okey, kita pergi pada zikir 10 Imam Ghazali insyaAllah. Zikir 10 dalam kitab ni ada. Zikir 10 Imam Ghazali. Sebenarnya dalam kitab ada dan rujukan boleh dalam Syiarus Salikin. Syiarus Salikin semua. Syiarus Salikin ada. Jadi Ustaz harap pihak admin tolong keluarkan link untuk bengkel hari Sabtu ni. Bengkel Sabtu ni. Dan juga kalau boleh keluarkan juga link untuk zikir 10 Imam Ghazali ni. Kalau boleh insya-Allah. Okey. Buat di mana kelas tu? Kita buat di FB Live. Sekarang ni kita Ustaz tak buat di mana, kita buat di FB Live. Sebab kalau FB Live ni semua permintaan ramai sebab FB Live mudah. Orang Indonesia boleh tengok, orang Thailand boleh tengok, orang Brunei boleh tengok, orang Sabah Sarawak boleh tengok, orang Johor boleh tengok, orang Kedah boleh tengok, orang Perlis boleh tengok. Okey, tu dah. Itu pihak admin dah keluarkan kelas online ilmu wang sepekan. Ustaz kongsikan ada 2 ayat je tuan semua. 2 ayat tu memang mudah je tuan semua. Tapi impact dia kuat ni insya-Allah. Kita boleh tengok, boleh daftar segera insya-Allah. Boleh insya-Allah. Okey. Sekarang ni Ustaz nak bagi zikir 10 zikir Imam Ghazali, 10 zikir Imam Ghazali pada anda semua.
Anda tak perlu catat sebab pihak Rizkin, pihak admin dia akan keluarkan link untuk anda, link tentang zikir ni. Tuan-tuan boleh klik, tuan-tuan boleh dapat zikir tersebut. Okey, zikir tersebut insya-Allah. Okey, zikir ni tuan semua dia daripada Imam Ghazali. Dalam kitab ni saya tengok daripada Imam Ghazali tuan semua, yang mana amalan ni hendak diamal selepas subuh dan selepas asar. Selepas subuh, selepas asar. Okey, selepas subuh, selepas asar. Amalan mudah amalan ni. Dia ada 10 zikir. 10 zikir dan semua 10 zikir, tapi setiap ayat tu dibacakan 10 aja. 10 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali aja. Dan kelebihan ni zikir dan doa ini juga untuk memohon perlindungan daripada Allah Taala dan pendengaran Allah dari segala bentuk bahaya, di samping memohon rahmat dan kebaikan diri dan kebaikan dari Allah Taala. Dan juga zikir ni adalah untuk mengangkatkan derajat kita. Dia panggil zikir derajat. Zikir derajat untuk mengangkatkan derajat kita di sisi Allah Taala. Ada zikir ni tuan semua, ada 10 zikir. Tuan-tuan nanti sekejap lagi mungkin pihak admin akan keluar link kepada zikir tersebut. Anda boleh okey dah mungkin pihak admin akan keluarkan link zikir 10 Imam Ghazali. Okey, Ustaz baca sikit-sikit lah. Zikir pertama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kita baca 10 kali. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim 10 kali. Kemudian subhun kudusu rabbul malaikati war ruh 10 kali, subhanallahil azim wa bihamdih 10 kali, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubatal wal maghfirah. Okey, Ustaz ulang balik, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Okey, boleh? Wa as'aluhu taubatal maghfirah wal maghfirah. 10 kali, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Okey, ayat ni baca 10 kali. La ilahul malikul haqqul mubin 10 kali. Ayat ke-8, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas samiul alim 10 kali. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 10 kali. La ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar 10 kali. Jadi semua adalah zikir 10. Zikir 10 Imam Ghazali. Yang ni kalau tuan-tuan nak mendapat kerujukan, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Syiarus Salikin, kitab Syiarus Salikin. Tapi cuma Ustaz lupa muka surat berapa. Tapi ini Ustaz dapat dalam satu kitab lagi. Dalam satu kitab lagi ni, ayat ni dia merupakan 10. Ayat ni tuan-tuan Ustaz dah baca amal lama lah tuan semua, lama juga Ustaz amal bertahun-tahun. Amalan ni memang memberi kesan pada jiwa kita. Memberi kekuatan pada jiwa kita, memberi ketenangan, kebahagiaan. Walaupun waktu tu Ustaz susah dan semua. Waktu tu pergi pondok susah dan semua. Masa tu jelah pagi-pagi pergi, balik petang kan. Masa tu jual ikan, nak kita kata sesen dua lah. Sesen dua dah jual ikan dan semua, naik lori ikut kawan ustaz jual ikan. Dia tak bagi duit dan semua, dia bagi ikan saja. Dia tak bagi duit, dia bagi ikan. Dia jual dari pagi sampai tengah hari, sampai petang pukul 3 petang, dia bagi ikan kadang sekilo je, bagi gitu aje lah tuan semua. Dapat sekilo tu dapatlah makan untuk 2 hari. Itu dah. Tapi kebahagiaan tu ada, bahagia, kita rasa tenang, rasa apa dah. Dan sampai tu pergi belajar ke pondok, pergi belajar, pergi pagi balik malam, kadang pagi balik malam, kadang pergi pagi balik petang, kadang pergi petang balik malam, kalau pergi malam balik lewat malam, kadang balik pagi esok. Jadi kebahagiaan kita ada tuan semua dengan amalan ni, insya-Allah. Dan juga mengikut guru yang tuan guru Haji Omar, dia beritahu zikir ni adalah zikir derajat untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Taala. Jadi kalau tuan-tuan nak amal, tuan-tuan boleh ambil kan. Kalau admin mungkin admin akan masukkan dalam link. Sekali mungkin admin tak dia tumpukan pada ilmu wang sepekan, mungkin dia akan keluarkan itu kata dapat juga. Tuan-tuan boleh personal pada ustaz. Insya-Allah ustaz akan hantar pada tuan-tuan semua zikir 10. Okey, boleh? Ada itu. Okey. Ni ada zikir dari Rasulullah SAW. Ni semua zikir sebenarnya. Zikir daripada walaupun bunyi daripada Imam Ghazali, semua daripada Rasulullah SAW tu semua. Kita jangan fikir walaupun Ustaz sebut daripada Imam Ghazali.
Walaupun sebut David Imam Ghazali sebenarnya semua daripada Rasulullah SAW semuanya. Daripada kalau tak ada daripada Rasulullah SAW kan Imam Ghazali dia hujatul Islam dan semua. Dia takkan keluarkan satu zikir yang direka-reka khas, tak ada dan semua. Ini semua daripada Rasulullah SAW. Semua ayat-ayat ni semua daripada Rasulullah SAW. Walaupun Ustaz beritahu daripada Tuan Guru Haji Omar, tapi sebenarnya Tuan Guru Omar daripada guru dia, guru dapat daripada guru-guru dan guru dapat daripada Rasulullah SAW juga dan semua. Kena kan? Boleh. Jadi semuanya cuma dicantumkan. Dia sebenarnya berasingan macam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa hayyun la yamut biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Itu ada Rasulullah SAW beritahu. Rasulullah SAW beritahu baca sekian-sekian untuk sekian-sekian. Ada nak baca sekian-sekian jumlahnya sekian-sekian. Okey, kelebihannya macam-macam ni. Tapi Imam Ghazali dia cantum semua, cantum semua ke 10. Jadi 10 zikir ni dijadikan satu-satu amalan bagi dia. Jangan risau tuan semua, jangan risau. Imam Ghazali dia bukan dia dah kita kata nak kata kalau banding dengan kita ni jauh dah tuan semua. Kita duduk bawah tapak kaki dia ni. Kita ni kalau Imam Ghazali kita duduk bawah tapak kaki dia ni. Ya, takkan dia nak ambil benda yang bukan daripada Rasulullah SAW. Takkan dia nak reka-reka sendiri kan? Takkan nak reka sendiri. Dia hujatul Islam. Dia kitab ni, kitab Ihya Ulumuddin digunakan oleh semua orang satu dunia ni. Banyak kitab-kitab yang keluarkan dan semua. Kita berapa kitab? Tak usah kata kitab dan semua. Buku kita tak keluar. Satu helai kertas pun kita tak keluar. Satu risalah pun kita tak keluar dan semua. Okey, boleh insyaAllah. Nah, ini semua daripada Rasulullah. Jangan risau. Jangan risau. Lepas subuh, lepas asar. Lepas subuh baca setiap ayat tu 10 kali. Lepas subuh, lepas asar. Kalau tak sempat subuh, tuan-tuan semua jangan risau. Jangan risau. Allah Ustaz, saya tak sempat subuh Ustaz. Okay. Tak sempat subuh, waktu duha boleh buat. Tak sempat duha, tak apalah. Waktu-waktu lain pun kita boleh buat. Yang paling penting sekali, tuan-tuan buat. Walaupun lepas subuh, lepas asar, kita kata macam tu. Imam Ghazali beritahu macam tu. Lepas subuh, lepas asar. Tak boleh buat sekali-sekali pun tak apa. Tak boleh buat siang, buat malam pun tak apa. Yang penting sekali adalah kita zikir Allah Ta'ala. Tujuan tak bagi nak hidupkan hati lidah anda dengan zikrullah. Sesiapa yang banyak berzikir, lidah mereka banyak berzikir, Rasulullah beritahu pun semua, dia akan masuk dalam syurga dengan keadaan tersenyum-senyum. Kita senyum di dunia, kita senyum di akhirat besok bila kita masuk syurga besok. Kan? Boleh insya-Allah. Jadi kita banyak zikir insya-Allah. Tujuan Ustaz pagi ni adalah untuk nak memperbanyakkan tuan-tuan zikir kepada Allah Taala. Okey, sekarang ni admin dah keluarkan. Okey. Nota 10 zikir Imam Ghazali, tuan-tuan boleh klik di yang warna biru tu, insya-Allah tuan-tuan akan dapat zikir tersebut. Okey, ni khas tuan-tuan. Kalau boleh tuan-tuan semua, tuan-tuan jangan kongsilah zikir kepada orang lain. Bukan tak boleh kongsi, boleh kongsi. Tuan-tuan sharekan, paling bagus sekali sharekan video ni, rakaman ni kepada sahabat-sahabat lain. Okey, share. Kalau kau nak zikir 10 Imam Ghazali, kau masuk dalam page ni, kau tontonlah. Kenapa takut nanti tuan-tuan bagi cara lain? Maksudnya apa yang pencerahan yang Ustaz bagi ni jelas untuk tuan-tuan semua, tapi bila takut tuan-tuan bagi pada orang lain, takut tak jelas. Bila tak jelas, dia buat benda yang tak betul. Itu je lah. Kalau boleh share rakaman ni. Jangan share zikir tu. Tak boleh, bukan tak boleh, boleh share zikir tu tak apa. Kalau tuan-tuan dah jelas, tuan-tuan dah faham dan tuan-tuan amal. Tuan-tuan amal, aku dah amal dah 3 bulan dah aku amal. Okey, ambil. Tak apa, tak ada masalah. Tapi ni kadang-kadang kita orang Melayu, kita mudah terima satu benda terus share. Dia sendiri pun tak amal lagi. Tak boleh. Kalau kita amal, macam Ustaz ni zikir bertahun-tahun kita amal. Bertahun-tahun dah semua amal. Jadi terfikir nak bagi pada tuan semua. InsyaAllah. Kalau boleh bagi jangan share page ni biar dia mendengar penjelasan Ustaz dengan jelas. Okey, macam contohnya kita beritahu asar dengan subuh. Dia tanya kita, aku tak dapat subuh macam mana? Entah aku pun tak boleh. Ustaz Syahni beritahu subuh lah. Pening ya, dia pening. Jadi dalam penjelasan saya beritahu tak boleh amal lepas subuh, bila-bila masa. Yang paling penting sekali sehari pun tak apa dah. Sekali-sekali tak apa dah. InsyaAllah. Okey, dari segi bilangan 10. 10. Kalau tuan Ustaz lebih boleh nak buat 3/3. Boleh, tak ada masalah. Setiap ayat 3/3. Ustaz saya nak buat 100. Ada tak kawan Ustaz dia buat 100? Kawan Ustaz masa kat mondok dia buat 100. Zikir pertama dia buat 100, zikir kedua 100 tu boleh juga. Dan Ustaz pun pernah buat 100 kan. Mudah. Kita Ustaz pernah buat juga. Bila kita dah biasa kan insya-Allah. Kalau boleh insya-Allah, kalau boleh. Sekali-sekali pun boleh, tak ada masalah. Tak boleh. Nak baca lepas tajuk pun boleh, tak ada masalah. Walaupun kata lepas asar, lepas subuh tu bukan satu kewajipan, wajib nak buat, tak ada nah. Cuma nak Imam Ghazali beritahu macam tu, lepas subuh ni malaikat hafazah yang turun pada waktu malam nak naik amalan kita waktu malam tu kena naik. Jadi dia akan naik sekali dengan zikir ni. Dan waktu asar pula malaikat hafazah dia yang mengumpulkan segala amalan kita siang hari nak naik lepas asar tu. Tu sebenarnya. Tapi tak apa, tak kisah. Tuan-tuan jangan rasa berat, jangan kisah. Jangan rasa tertekan dengan amalan. Kita amal ni kadang-kadang kita happy.
Kita amal serta amal ni kita kadang-kadang happy. Bukan kadang-kadang kita tertekan. Kalau tuan-tuan beramal, kadang-kadang tertekan. Rasa tertekan, rasa maksa memaksa kan. Tak, tu kalau boleh tuan semua, Tuan Guru Haji Omar tak bagi. Tuan Guru Haji Omar tak bagi. Tuan Guru Haji Osman Omar dia tak bagi. Jangan zikir kadang-kadang, puasa, kita puasa. Tak boleh. Kita enjoy, kita happy-happy, kita tenang. Sebab tu Ustaz kata, masa kita tenang. Masa kita tenang. Macam zikir-zikir lain yang Ustaz bagi kongsi, istighfar apa semua kan. Istighfar 10,000 apa semua. Ustaz bagi pada tuan semua, kalau boleh zikir, waktu kita tenang. Kita tenang. Tak ada kerja, kita selesai kerja lain dulu, baru kita buat kerja, kita buat zikir. Dan kalau boleh ada kerja lain, selesai dah. Selesai kerja lain, nak makan dulu, selesai, baru kita tumpu pada zikir. InsyaAllah. Boleh? InsyaAllah. Akhirnya, ni insyaAllah. Banyak lagi zikir tuan-tuan, zikir apa Tok Kenali, zikir Tok Kenali, Fatihah Tok Kenali, Qul Allah Tok Kenali, insyaallah tuan semua Ustaz akan banyak lagi kan, banyak lagi zikir bismillahirrahmanirrahim, yang Tuan Guru Jamal betul, zikir nafsu, ada zikir nafsu semua, zikir nafsu, ada kita ada 7 tingkat nafsu, nafsu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, marjah, kamaliyah, kita ada 7. Dia setiap tingkat, setiap nafsu tu ada zikir-zikir dia. Ustaz insyaallah banyak masa tuan-tuan kongsi, dan zikir lain pun ada insyaallah Ustaz akan kongsi pada tuan semua. Cuma yang paling penting sekali tuan-tuan join dan tuan enjoy dalam kita berzikir. Dan jangan lupa tuan semua, kita umat akhir zaman ni, satu saja tuan semua yang kita kena banyak buat ialah berselawat kata Rasulullah SAW. Selawat banyak-banyak tuan semua. Selawat banyak-banyak. Selawat yang paling mudah ialah sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kalau boleh paling sikit 1000 kali. Satu hari. 1000 kali satu hari. InsyaAllah tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan boleh tengok rezeki tuan-tuan macam mana. Penghidupan tuan-tuan macam mana. Kalau tuan-tuan rasa resah, tuan-tuan rasa tak tenang, tuan-tuan rasa risau, tuan-tuan rasa bebanan dengan ekonomi apa semua, tuan-tuan istiqamah dengan selawat sallallahu ala Muhammad. Pendek je tuan semua. Cuba buat 1000. Tak boleh buat sekaligus, tuan-tuan buat sikit-sikit. 200 lepas subuh, 200 lepas asar, zuhur, 200 lepas asar, 200 lepas maghrib, 200 lepas isyak, 1000 cukup. InsyaAllah tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok kehidupan tu semua macam mana akan berlaku. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat ketenangan. Dengan selawat saja tuan semua merupakan satu jalan untuk menghubungkan kita dengan Allah Ta'ala. Nak dapat kasih sayang Allah Ta'ala, nak dapat kasih cinta Allah Ta'ala tuan semua dengan selawat je, banyak selawat. Para habaib tuan semua, habaib di Yaman, mereka dia berselawat. Ada satu tuan semua, satu orang tu setiap kali berselawat, Rasulullah SAW datang berjumpa dengan dia. Nak beritahu betapa rapatnya dengan Rasulullah SAW. Ni kalau bab Yaqazah ni, ramai orang menentang lah. Ramai menentang, orang yang tak tahu. Biarlah, yang tak tahu tu, tak tahu biarlah. Dia tak mau terima pakai tentang Rasulullah SAW Yaqazah, terserah. Serah pada dia. Tu pendapat dia. Ini pendapat kita, pendapat Ustaz dapat tahu daripada ulama yang besar-besar, ulama yang hebat. Okey, memang wujudnya Yaqazah Rasulullah SAW. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولجميع الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع العليم. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء، رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء، رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع الله. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.